Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung kembali kelas kita dalam subjek ibadah bertajuk tayamum. Baiklah, kita mulakan kelas kita dengan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Sebab pertama adalah ketiadaan air setelah berusaha mencarinya. Saya ulang, ketiadaan air setelah berusaha mencarinya. Kita puas mencari tapi tetap juga tak jumpa. Kedua, air tidak mencukupi. Air tidak mencukupi. Kita dah cari, kita dah jumpa air tapi dia tidak cukup. Hanya untuk keperluan minum kita dan juga minum binatang ternakan. Itu sahaja. Yang ketiga, terhalang kerana bimbangkan keselamatan dan kehormatan diri. Kita nak pergi cari air, tetapi kita terpaksa melalui bahaya dulu baru boleh dapatkan air tu. Misal kata dalam contoh gambar ni, ada harimau, ada singa dan antara kita dengan air. Jadi tak bolehlah kita nak dapatkan air tu. Seterusnya, luka atau sakit yang mudarat apabila terkena air. Luka atau sakit yang mudarat apabila terkena air. Misal kata kalau kita patah tangan macam ni, biasa doktor akan cakap kepada kita jangan kena air supaya mudah dia sembuh, supaya tak terkena jangkitan. Jadi kita perlu bertayamum lah kalau macam ni. Seterusnya, keadaan cuaca terlalu dingin. Cuaca yang sangat dingin apabila kalau kita sentuh je air ataupun kita kena air je, akan jadi beku, akan jadi sejuk sangat, akan mudaratkan buat kita sakit, tak boleh lah. Baiklah. Seterusnya adalah syarat sah tayammum. Syarat sah tayammum. Mari kita lihat syarat sah tayammum. Yang pertama adalah terdapat sebab-sebab yang membolehkan tayammum. Okey, apakah sebab tayammum? Kita baru saja belajar tadi. Yang pertama sekali, kita berusaha mencari air tapi tetap juga tak jumpa. Yang kedua, air ada tapi tidak mencukupi. Hanya cukup untuk kita minum dan juga untuk binatang ternakan kita minum. Itu sahaja. Yang ketiga, terhalang. Kita dah pergi cari air, kita macam dah nampak air tapi antara kita dengan air tu ada satu halangan, ada satu bahaya. Mungkin contoh dia adalah haiwan yang berbahaya. Contoh tadi singa. Ataupun kita ada musuh yang ingin datang membunuh kita. Itu adalah contoh bahaya dia. Yang keempat contoh dia tadi adalah luka ataupun cedera yang dinasihatkan oleh doktor supaya tidak terkena air, supaya tidak terkena jangkitan, supaya cepat sembuh. Yang kelima, itu terakhir tadi kita belajar cuaca yang sangat sejuk, cuaca yang sangat dingin. Kalau terkena air saja kita akan boleh sakit, kita boleh jadi beku tangan. Tak boleh lah. Itu antara syarat sah untuk tayamum. Baiklah, yang kedua, menggunakan debu tanah yang suci. Menggunakan debu tanah yang suci. Mesti suci, jangan kat sebelah dia. Kat sebelah debu tu ada najis, tak boleh. Yakin telah masuk waktu solat. Yakin telah masuk waktu solat. Okay? Alright. Seterusnya kita akan belajar tentang rukun tayamum. Mari kita lihat tentang rukun tayamum pula. Okey, senang saja, ada 4 sahaja. Yang pertama sekali, niat. Yang kedua, menyapu muka. Yang ketiga, menyapu kedua-dua tangan hingga ke siku. Yang keempat, tertib. Saya ulang balik semula. Yang pertama sekali, niat. Yang kedua, menyapu muka. Yang ketiga, menyapu kedua-dua tangan hingga ke siku. Yang keempat, tertib. Okey? Baiklah. Pertama sekali kita akan niat lah. Itu satu kemestian dalam beribadah. Mesti niat. Kemudian kita sapu muka. Anggota hanya ada 2, betul?
Mesti ingat lagi kan kita pelajaran kita yang lepas. First kali kita akan sapu muka kita dulu. Kemudian kita akan sapu kedua-dua tangan hingga ke siku. Kemudian tertib. Baiklah. Kita akan tengok pula cara-cara dia. Cara-cara kita untuk bertayammum. Okey. Pertama sekali kita ingat dululah. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. So, saya ulang. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. So, saya ulang balik semula. Nawaitu at-tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Okey, apa makna dia? Sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. So, saya ulang. Sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian kita tengok. Baiklah, kita tengok pula cara kita untuk bertayammum. Kita dah tahu tentang niat tadi. Okey, tengok pada gambar rajah. Mula-mula kita tekankan kedua-dua belah tangan ke atas debu. Tengok gambar rajah. Tekankan kedua-dua belah tangan ke atas debu. Tekankan kedua-dua belah tangan ke atas debu. Kedua, ketukkan sedikit kedua-dua belah tangan untuk membuang lebihan debu. Saya ulang. Ketukkan sedikit kedua-dua belah tangan untuk membuang lebihan debu. Lihat gambar rajah. Dia ingin ketukkan sedikit dia punya tangan dia untuk buang lebihan debu selepas kita tekankan tadi tu. So, saya ulang. Ketukkan sedikit kedua-dua belah tangan untuk membuang lebihan debu. Okey, kemudian sambil berniat, sapukan debu pada muka. Okey, so saya ulang. Sambil berniat, sapukan debu pada muka. Sambil kita berniat, sapukan debu pada muka. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Baiklah, selesai kita sapu kepada muka tadi, kita tekankan balik kedua-dua belah tangan ke atas debu. Kita tekankan semula kedua-dua belah tangan ke atas debu. Lihat seperti gambar rajah. Kemudian, sapu dari hujung belakang jari kanan hingga ke siku. Saya ulang. Sapu dari hujung belakang jari kanan hingga ke siku. Lihat gambar rajah. Dia sapu dari hujung belakang jari kanan. Nampak hujung belakang jari kanan hingga ke siku. Kemudian, sapu di bahagian depan tangan kanan. Sampai di siku tadi, kemudian dia pusing. Sapu pula bahagian depan. Daripada siku sini hingga ke bawah. Tapi kita tengok dulu kat sebelah ni. Dia sudahkan sapuan di belakang ibu jari kanan. Lihat So, saya ulang semula. Sudahkan sapuan di belakang ibu jari kanan. Dari siku sini tadi, dia pergi ke depan dan disudahkan di ibu jari kanan. Mula, kita tengok balik semula di sini. Dia mula dari hujung belakang jari kanan hingga ke siku. Kemudian pusing. Dan dari siku ke hadapan. Disudahkan sapuan di belakang ibu jari kanan. Okey? Faham ya? Kemudian selepas dia buat untuk tangan kanan, dia akan buat pula untuk tangan kiri. Dia ulang balik melalui ikut ni tekankan balik kedua belah tangan untuk buat balik untuk yang sebelah kiri punya. Okey?
Baiklah. Perkara sunat tayamum. Kita tengok balik. Perkara sunat dia adalah yang pertama sekali, menipiskan debu. Macam kita buat tadi untuk muka, kita tipiskan debu. Alright. Kemudian membaca basmalah. Baca bismillah. Mendahulukan anggota kanan. Merenggangkan tangan ketika tayamum. Menghadap kiblah. Segerakan solat. Okey, bila masuk waktu solat, kita terus tayamum, kita terus solat. Tidak angkat tangan. Misal kata kalau tidak angkat tangan, contoh dia, kalau kita nak sapu tangan kanan, contoh misal kata, daripada hujung belakang jari kanan, kita tiba-tiba rasa gatal dekat muka. Kita angkat, tangan yang kiri yang tengah sapu ni angkat sekejap pun garu dekat tepi muka. Tak boleh macam tu. Sunat dia adalah tidak angkat tangan kanan. Tidak angkat tangan. Sunat dia itu, tidak angkat tangan. Berturut-turut. Okey, sama macam tadi tidak angkat tangan tadi. Berturut-turut ni kita terus buat. Daripada niat tadi, sapu muka, sapu tangan, kemudian tertib. Mesti berturut-turut ikut macam tu. Tak perlu kita berhenti ke apa, ataupun kita nak basuh tangan dulu ke, lepas tu baru kita sapu muka. Okey. Kemudian kita pergi kepada perkara membatalkan tayamum. Panjang sedikit kelas kita pada hari ini ya. Okey. Perkara yang membatalkan tayamum. Pertama sekali, berlaku perkara membatalkan wuduk. Apa saja yang membatalkan wuduk boleh membatalkan tayamum. Contoh dia apa? Hadas. Hadas kecil ke hadas besar sama sahaja. Kedua, murtad. Tidaklah. Kalau murtad, memang tak sah, batal terus semua sekali. Okey. Kemudian tahu akan ada air. Macam mana kita nak tahu adanya, untuk kita tahu akan adanya air ni? Contohnya kalau kita tengok dekat awan awan nampak macam gelap je, macam nak turun hujan je. Jadi kita tunggu dulu hujan turun sehingga kalau nak dekat habis dah waktu solat, hujan tak turun lagi, kita solat dulu. Tapi kalau masih ada lagi waktu solat, kita tunggu dulu hujan turun. Ataupun misal kata ada bantuan akan sampai. Contoh daripada kampung sebelah ataupun daripada negeri sebelah datang nak bagi bantuan air. Kita tunggu bantuan sampai. Baiklah. Kemudian rupanya kelas dah tamat. Tamat saja. Sampai sini saja kelas kita untuk tayamum. Misal kata kalau ada masalah, ada pertanyaan, ada benda yang tak faham, boleh tanya terus kepada Ustazah. Tak ada masalah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hingga kita berjumpa lagi. InsyaAllah.